apa yang dimasukkan oleh FB Live ni? FB Live ni ialah untuk merasai suasana secara live. Ni tuan-puan, ni kita buat live tuan-puan. Cumanya kita buat live ni bukan di Facebook. Ni sekarang ni pun kita tengah live. Tuan-puan nampak suasana live real tuan-puan. Real. Kalau tuan-puan nampak selalunya tuan-puan saya tunjuk skrin. Malah tuan-puan nampak saya tersalah tunjuk skrin lah macam-macam tuan-puan Kenapa? Sebab actually skrin hijau ni tuan-puan. Sebenarnya ni tuan-puan, saya nak cerita dekat tuan-puan. Di belakang saya tuan-puan adalah skrin hijau tuan-puan. Hijau skrin. Tuan-puan nampak ada tulisan. Tapi hakikatnya hijau tuan-puan. Tak ada apa-apa lah sebenarnya, tak ada tulis. So that's why semalam tu saya macam kelam kabut tuan-puan. Kenapa? Sebab live pertama kali buat benda ni tuan-puan. Guna skrin hijau lah tuan-puan. Selalunya kita pakai laptop biasa. Tapi kita kena upgrade ni tuan-puan. Kita guna macam ni. So kita akan nampak benda tu secara live. Saya nak tanya tuan-puan. Tuan-puan pernah tak tengok orang jual bundle sampai dia tertidur? Pernah tengok tak? Pernah tengok tak live tu? Tahu tak isu ni? Ingat saya baru isu ni dalam 2-3 minggu lepas. Ingat saya. Pernah tak tengok di Facebook? Pernah Puan Rabia tu pernah. Siapa lagi pernah tengok? Tak pernah. Kis tak pernah Puan Mana tak pernah. Ada seorang penjual ni penjual. Dia jual bundle tuan-puan. Dia jual bundle baju ingat saya. Dia badan besar tuan-puan. Badan besar. So mungkin pada siang hari dia buat live malam tuan-puan. Dia buat live. Siang hari ni mungkin dia penat. Masa dia buat live tu, sementara nak tunggu orang tengok dia buat live. Masa dia buat live tu mungkin beberapa orang je lah tengok. So masa dia buat live, dia tunggu orang nak tengok live. Sebab bila kita buat live tuan-puan, kalau tuan-puan pernah buat live, dia akan ada simbol mata. Simbol mata. Simbol mata. So sementara dia tunggu orang ramai tengok dia buat live ni, start live ni, dia tertidur. Dia tertidur tuan-puan. Macam ni lah ibarat saya mengajar tuan-puan, saya tertidur. Macam tu lah ibarat dia tuan-puan. Dia tertidur ni tuan-puan. Dia tak bagi tahu pun. So share tuan-puan. Bila kita buat live ni, dia ada kat bawah tu button share. Button share. So dia tak suruh pun share live tu. Tapi sebabkan benda tu berlaku real, orang-orang yang tengok live tu pergi share tuan-puan. Pergi share. Dari beberapa orang yang tengok live tadi tuan-puan, naik kepada beberapa ribu tuan-puan. Tengok naik kepada beberapa ribu disebabkan oleh dia tertidur. Buat live tuan-puan, dia tertidur. Sekarang ni tuan-puan, kalau nak beli bundle tuan-puan, orang akan ingat dia tuan-puan. Cerita ni orang akan ingat. Kenapa? Sebab dia berlaku secara tak sengaja. Itu adalah live tuan-puan. Sesi live di Facebook adalah salah satu pilihan terbaik untuk mendapatkan engagement tinggi buat masa ni. Tuan-puan, that's why kalau tuan-puan berniaga sekarang ni, kalau kata di Sabah tuan-puan, di tempat tuan-puan, di Tuaran, di KK, di Ladatu, di mana sekalipun, kalau ada bazar tuan-puan, buat live tuan-puan, buat live. Live ni tak susah tuan-puan. Kalau tuan-puan pernah buat live, siapa pernah buat live di sini tuan-puan? Boleh komen ataupun boleh share dekat saya, siapa pernah buat live Facebook? Siapa pernah? Boleh teks. Puan Rahimah pernah, Cik Azli pernah. Okey, siapa lagi pernah buat live? Puan Mauna, okey, pernah buat live Pernah, okey. Separuh daripada grup ni pernah buat live. Separuh lagi tak pernah. Bila kita buat live ni tuan-puan, di handphone kita ni dia ada kamera depan, belakang tuan-puan. Ada depan, ada belakang. So kalau kita first time buat live ni tuan-puan, hari ni kalau tuan-puan hantar kuih di bazar-bazar, tuan-puan pergi ke Facebook, ada nampak ikon ataupun logo live ataupun dipanggil record ataupun kamera. Dia panggil kamera. Kalau logo merah kamera tu, tuan-puan klik di sana, insyaAllah sekejap lagi saya akan share. Klik di sana, tuan-puan tulislah sedikit. Tulis apa? Katalah hantar kuih di bazar mana-mana contoh. Hantar kuih di bazar KK contoh. So tuan-puan tak perlulah, kalau malu tak perlu tunjuk muka tuan-puan. Just tunjuk kamera belakang. Dia akan nampaklah situasi. Tuan-puan ambil gambar kuih, macam mana susun kuih. Kemudian dalam antara 10-15 minit,
stop and share. Macam tu je tuan-puan. Tak susah. Kalau tuan-puan dah selalu buat live, tuan-puan boleh guna kamera depan, cakap sekejap, bagi tahu hari ni saya hantar kuih saya di bazar KK, so hari ni saya ada kuih apa. Cerita tuan-puan, kuih apa ada. Tunjuk, ni kuih nama dia kuih apa, ni kuih dia nama apa, ni kuih nama apa. Dan tuan-puan, bila katalah let's say tuan-puan hantar kuih di bazar, ada 10 jenis kuih. Tuan-puan boleh buat satu hari satu kuih, nak cerita macam mana penghasilan kuih ni. Katalah tuan-puan hantar kuih sekarang ni cucur badak. Tahu tak cucur badak? Tak tahu eh. Kuih apa di Sabah yang famous? Kuih apa di Sabah famous eh? Cucur badak tahu eh? Okey tak apa. Okey, saya ingat di Semenanjung je. Okey, kalau di Sabah tahu cucur badak, okey, tanya. So, di badak dia panggil. Ha. So, tuan-puan boleh cerita. Okey, katakanlah tuan-puan dah introduce. Okey, saya nama Kis, saya Kis dari Tuaran. Hari ni saya akan hantar kuih saya ni ke lokasi mana? Hari ni first lokasi saya akan hantar kuih saya di Bazar Ramadan di Tuaran, di Pusat Bandar. Okey, tuan-puan. Okey, ni kalau tuan-puan yang tak pernah datang ke Tuaran, okey, ni lah tunjuk gambar. Macam mana situasi sebenar, tunjuk. Kemudian bagi tahu, hari ni saya ada 10 jenis kuih. Saya akan letak di bazar ni. Ambil gambar, tunjuk muka yang si penjual, yang jual kuih kita tu. Kita ada 10, kita cerita satu-satu kuih kita. Kemudian kita ambil satu kuih pada itu, kita sikit macam mana kuih cucur badak ni dibuat. Okey, cucur badak ni untuk makluman tuan-puan, cucur badak ni dia dihasilkan dari tepung, kita guna apa ni kelapa dan cerita macam mana penghasilan cucur badak ni. Start daripada buat, lepas tu kita goreng, lepas tu macam mana kita hantar ke kedai ni dan macam mana kalau customer beli kuih ni macam mana customer akan rasa kuih ni. Ni, poin yang ni tuan-puan. Tuan-puan yang ni saya akan ajar tuan-puan dalam sesi mentoring. Dia potensi, potensi. Dalam potensi bab pemula siapa tuan-puan. Pemula siapa ni akan diajar di sesi mentoring. Sangat-sangat amazing punya formula. Dia panggil pemula siapa. SIAPA. Dan antara P adalah potensi. Ni saya share tuan-puan. Saya share dekat tuan-puan. Potensi ni maksud dia, apakah potensi yang akan boleh berlaku sekiranya customer makan ataupun beli kuih ni. Tuan-puan kena cerita dengan riak muka, mimik mukanya. Maksud dia, kalau tuan-puan beli kuih ataupun makan cucur badak ni, buka je plastik tu contoh, wanginya, contoh, wangi pun dah semerbak, tenggelam perfume yang tuan-puan pakai contoh, wanginya. Bila buka ataupun letak kuih tu di mulut, ya Allah, lembutnya kuih ni. Tu belum gigit lagi. Puasa tak elok juga sebenarnya tuan-puan ada dah keruk-keruk lapar tu. So nak cerita, nak ceritanya, emosi. So bila kita cerita macam ni tuan-puan, kita buat live katalah kita ada 10 jenis kuih, satu hari kita explain more detail on kuih tu, InsyaAllah tuan-puan akan nampak rating, akan tunggu live. Dan tuan-puan kata, siapa-siapa yang beli kuih cucur badak ni, orang yang pertama beli di gerai ni, okey, gerai nombor 45 ni, saya akan bagi free gift 2 biji. Contoh. Tuan-puan. Ataupun siapa komen dalam sesi live saya ni, siapa komen orang terawal kata nak, contoh, saya akan bagi free gift 2 biji. Pergi ke gerai nombor 45, beli kuih RM3, saya akan bagi lagi 2 biji ekstra. Contoh. Ni maksud dia tuan-puan. Kenapa kita buat benda ni? Sebab kita nak tarik ramai lagi. Jual cucur badak tuan-puan, bukannya kita je yang jual kuih cucur badak tu. Ramai yang jual kuih cucur badak tuan-puan. Cumanya apa nak membezakan kuih cucur badak kita dengan kuih cucur badak pesaing-pesaing yang lain? Ni ada antara teknik dia tuan-puan. Teknik ataupun strategi yang kita boleh guna. Ni tuan-puan yang saya kata live ni tuan-puan, yang makcik umur saya dalam 60-an kot, 50-an 60-an, yang saya kata yang dia tak pandai membaca, tak pandai menulis. Tapi dia pada waktu COVID last year, saya bulan 5, bulan 6, saya bulan 5, bulan 6, dia naik 2 kali ganda tuan-puan. Daripada 30,000 naik kepada 70,000 dia tuan-puan. Dia tak pandai membaca, tak pandai menulis. Dia guna teknik mana? Dia guna teknik live saya tuan-puan.
Dia buat macam ni. Masa dia nak goreng, masa PKP last year, nak goreng, dia bagi tahulah pukul 11 dia akan masak mi goreng. So siapa yang follow saya punya live dan komen, share semualah, dia bagi tahu akan dapat diskaun. Biasa mi goreng ni dijual pada harga RM6, akan dapat diskaun RM2. Maksudnya dia akan jual pada harga RM4 saja mi ni. So dia pun tuan-puan letak kamera di depan, dia guna kamera depan lah, dia tak guna kamera depan belakang, dia guna kamera depan. Dia goreng, dia cakap goreng, cakap. View naik tuan-puan, naik ramai. So bila lepas goreng tu dia kata, siapa nak order sekarang? Beratus tuan-puan, beratus order tuan-puan, mi goreng daripada RM6 jadi RM4 je tuan-puan, beratus order tuan-puan. 2 bungkus, 5 bungkus, 2 bungkus, 5 bungkus. So that's why dia punya save pada last year, bulan 5, bulan 6 naik 2 kali ganda. Ni cara dia tuan-puan. Lalu kalau tak berlaku COVID, 30,000 lebih dia save dia tuan-puan. Bila COVID, double naik. Kenapa? Sebab dia guna live. Ni cara dia tuan-puan. Baik, apakah aktiviti semasa buat live? Dia ada aktiviti yang saya cerita tadi tuan-puan. Kalau tuan-puan pergi ke bazar, buat live tuan-puan. Katakanlah kalau kata Kis ada suami, abang bawa kuih ni, ayang, panggil ayang, Kis panggil ayang contoh. Ayang ambil gambar abang daripada belakang. Ambil gambar dia. Ambil, lepas tu stop, share. Macam tu je tuan-puan. Macam tu je kita buat pelbagaikan latar belakang. Sebaik-baiknya pelbagaikanlah latar belakang tuan-puan. Tapi kalau kata tuan-puan berniaga di rumah, buat kuih tapi siapa hantar, tak ada orang hantar, ada orang datang ambil, tuan-puan buat live di rumah sajalah. Maybe tengah packing barang ataupun tengah masak. Cumanya kalau melibatkan makanan ni tuan-puan, kalau tuan-puan tengah buat makanan ataupun tengah packing, make sure tuan-puan pakailah peralatan yang sesuai. Pakai sesuai glove, sarung tangan, yang sesuai lah maksudnya. Bila orang tengok sesi live tuan-puan pun rasa macam confident nak beli. Jangan ada satu live ni tuan-puan, saya tengoklah live ni, ya Allah, dia buat roti, bukan kakak roti ni online tuan-puan. Roti ke biskut, gitulah. Dia guna tangan dia tuan-puan, dia tak pakai glove, dia tak pakai sarung tangan, dia ramas tepung tu tuan-puan. Dia tengah buat interview tuan-puan, ada kawan dia sebelah. Kawan dia tanyalah dia ni masa dia buat live, awak tak guna sarung tangan ke? Dia bagi tahu apa tuan-puan? Oh, saya kalau guna tangan lagi sedap saya punya kuih. Nampak tak? Memanglah bagi dia sedap. Macam kita nak beli ni tak sedap lah. Kita nak beli tak sedap. Dia kata, oh kalau saya guna tangan original ni lagi sedap kuih saya. Yelah, bagi dia janganlah tunjuk. Nanti macam saya nak beli dah itu. Tapi ya Allah, dia kata macam tu, tak jadi beli. Tak jadi beli tuan-puan. So kalian nak tunjuk, pakai sarung tangan. Kalau tak nak pakai sarung tangan, jangan tunjuk bab tu. Jangan tunjuk bab tu, jangan tunjuk. Tunjuk bab lain. Tu maksud dia. Baik, seterusnya sebut nama penonton. So bila mana tuan-puan buat live, sebut nama penonton. Contoh, saya sebut nama Puan Maimunah, Puan Kis, Puan Raimas, Puan Syamiyub, Puan Nohayani. So sebut tuan-puan. Kenapa? Sebab bila kita buat live, kita boleh nampak lah siapa-siapa yang tengah live. So kita boleh sebut nama-nama ni. Kemudian interaksi dengan penonton. So bila mana kita buat live tuan-puan, boleh berinteraksi. Macam mana saya berinteraksi dengan tuan-puan, bertanya soalan. Sama ada boleh cakap ataupun boleh teks. Biasa kalau buat live tuan-puan, kita lebih kepada teks lah. Kita boleh baca komen-komen. Bila baca komen ataupun pendapat ataupun ada isu-isu, boleh baca tuan-puan. Seterusnya adalah lagi lama lagi bagus. Apa maksud lagi lama lagi bagus? Biasanya untuk lagi lama lagi bagus ni tuan-puan, melibatkan aktiviti contoh bid harga, lelong ataupun benda tu mengambil masa yang lama, panjang. So bolehlah lagi lama lagi bagus lah. Kata kalau tuan-puan nak buat video ataupun tutorial macam mana dari jalan utama nak ke tempat tuan-puan berniaga. Tuan-puan buat live. Okey, petang ni pukul 5 saya akan buat live macam mana dari jalan utama ni nak ke tempat lokasi saya berniaga. So pukul 5 tuan-puan naik kereta, naik motor pergi buat live. Kalau naik motor, jangan tuan-puan yang bawa motor tuan-puan yang buat live, bahaya. Maksudnya
Mungkin tuan-puan boleh bonceng, okey, tunjuk live. Okey, inilah suasana ataupun jalan-jalan nak ke tempat saya berniaga. Mungkin orang tahu. Sebab bila buat live tuan-puan, bukan sekadar orang lokal je yang tengok live tuan-puan. Satu Malaysia akan tengok tuan-puan. Kalau dia jadi friend tuan-puan, satu Malaysia akan tengok. Baik, apakah tips kita nak buat live? Ni, tips ni penting tuan-puan. Tips ni sangat-sangat penting. Yang pertama, persediaan. Bila mana tuan-puan nak buat live, start hari ni konsisten tuan-puan. Hari ni aku nak buat live. Petang ni aku nak buat live sampailah 44 hari. At least dengan cara live ni, bisnes aku boleh pergi maju-maju. Kalau jangan percaya, tuan-puan jangan percaya apa saya cakap, tapi tuan-puan buat. Ramai student-student saya tuan-puan, memang saya beritahu, yang dah sukses lah. Jangan percaya apa saya cakap, tapi buat. Lepas tu baru percaya. Ramai lepas dapat hasil, baru dah percaya. Betul lah. Cikgu ajar dulu. Betul lah. Baru dah percaya. Sampai sekarang ni pun ada lagi yang tak percaya. Tak percaya apa? Vaksin naik terlampau tinggi dan terlampau cepat. Dia tak percaya lagi. Masih lagi macam, betul ke ni? Dia tak percaya tuan-puan. So persediaan. Untuk sesi live tuan-puan, sediakan topik yang ingin anda kongsikan. Sediakan topik. Jangan main cakap tuan-puan. Sediakan topik. Contoh hari ni, nak hantar kuih ke bazar contoh. So sediakan topik. Apa yang tuan-puan nak cakap masa hantar kuih tu. Ataupun di lokasi hantar kuih tadi, apakah topik yang tuan-puan nak cakap. Contoh, hari ni aku nak topik, nak share kuih apa yang kita ada jual dekat bazar. Tapak 56 ni. Esok kita nak share apakah cara ataupun apakah bagaimana nak buat kuih-kuih ni. Hari ketiga, kita buat live, kita nak interview customer yang pernah makan ataupun pernah beli kuih kita. Kita nak interview diorang ni. Ada student saya tuan-puan yang jual aiskrim tadi, yang jual aiskrim. Student saya jual aiskrim yang ada usahawan cilik umur 8 tahun tu. Waktu Ramadan ni kita tukar strategi lah. Aiskrim kita jual, aiskrim insyaAllah pada apa panggil bazar malam ni. Bazar malam nak jual baju-baju raya ni, malam ni aiskrim. Waktu siang ni kita buat yang tofu tuan-puan. Yang tofu. Kita tukar yang tofu. Siang hari sebelum buka puasa kita buat bisnes yang tofu. So buat live tuan-puan. Buat live di lokasi bisnes. Interview customer. Macam mana dia makan yang tofu tu. Apa dia punya rasa. Macam mana dia rasa. So live tuan-puan. So bila kita buat live tuan-puan, benda tu kita save di Facebook. Bila kita save, link ni akan dapat kepada orang lain tuan-puan. Dia akan dapat kepada followers kita. Dan mungkin orang cari yang tofu, dia akan type yang tofu, akan pergi ke video tadi tu. So bila pergi video tu tuan, bila banyak review tu tuan, of course dia akan lebih dikenali dan dia punya bisnesnya akan naik tuan. Itu cara dia. Bila tuan-puan dah sediakan topik, buat list tuan-puan, buat list dalam bentuk point. Kena buat point-point lah, jangan buat karangan tuan-puan. Jangan baca macam baca berita tuan-puan, buat point je. Buat point Terusnya, tips kedua adalah just do it. Buat saja tuan-puan. Buat je. Jangan nak tunggu sampai sempurna. Just do it. Kis live di, saya baca kis live di page atau personal, mana lagi bagus. Okey. Tuan-puan, kalau tuan-puan nak buat live di personal boleh tuan-puan. Buat personal, tag ataupun share dekat page boleh. Ataupun tuan-puan boleh masuk grup. Jadi kita dah belajar masuk grup, mana-mana grup Facebook, buat live di sana pun boleh. Katakanlah tuan-puan orang KK tapi berniaga di Tuaran contoh. So masuk dalam grup penduduk Tuaran. Sebaliknya macam itulah maksud dia. Itu cara dia. Tak kisah mana-mana pun. Kalau nak di page boleh, di personal pun boleh. Kalau di page boleh, tapi kemungkinan orang tak kenal. Biasanya orang beli yang kita ni ada setengah dia beli sebabkan kenal kita tu pun, dia kenal kita. So kalau katalah kita, customer kita ramai di FB personal kita. So buat di FB personal. Dan buat FB personal, so enough dekat mereka waktu live. Okay, tuan-puan boleh like saya punya page. Bagi tahu apa page kita. Maybe di page tu untuk dapatkan lebih informasi ataupun untuk dapat diskaun belian ataupun untuk dapat gift, boleh like kami punya page. Boleh enough pada waktu tu lah. Just do it tuan-puan. Just do it. Jangan tunggu perfect baru nak buat live. Kalau nak tunggu perfect tuan-puan, sampai sudah tak buat live lah. Tak perlu skema tuan-puan.
Tak perlu skema, gaya santai pun boleh. Gaya santai tuan-puan, tak perlu skema, tak perlu nak pakai blazer, nak pakai cantik, tak perlu tuan-puan. Skema je tuan-puan. Kalau di Semenanjung tuan-puan, sekarang ni, diorang buat live ni, apa, berkenaan dengan apa tuan-puan? Diorang buat live berkenaan dengan aktiviti, hobi tuan-puan. Ada seorang jutawan yang tuan-puan pernah tengok lah. Tuan-puan tengok tuan-puan. Tuan-puan belajar dari jutawan sampah. Tuan-puan tahu tak jutawan sampah? Saudara Al-Amin, dia pun baru terlibat dengan live ni tuan-puan. Setelah ni baru terlibat dia tuan-puan. Sebelum ni dia konvensional punya marketing. Terus sekarang ni dia baru involved dalam online marketing. So, tuan-puan type Azlan Al-Almi ataupun jutawan sampah, tuan-puan tengok sesi live dia tuan-puan, dia pergi tangkap ikan lah di sawah padi. Tu je aktiviti dia tuan. Kenapa? Sebab dia tarik crowd tuan-puan, dia tarik ramai yang like dia punya page tuan-puan. Tu cara dia. Bila dia dah tarik ramai kenalan followers di page, lepas tu dia akan bagi tahu dalam masa dia akan bagi tahu dia ni bisa apa. Itu cara dia tuan-puan. Tips ketiga adalah minta bantuan audiens untuk share live tersebut. So tuan-puan bila buat live boleh kata apa, tuan-puan sendiri boleh klik button, okay? Boleh bagi tahu customer ataupun boleh beritahu audiens ataupun followers tuan-puan, klik button and share sebelum kata apa sesi mula. Okay, atau satu tuan-puan nak buat live, okay, so diminta His untuk share live saya ni. InsyaAllah sekejap lagi kita akan sama-sama dengar ataupun dapatkan tips macam mana nak jadi usahawan berjaya. Contoh share, kita minta audiens ataupun follower kita share, sebut nama tuan-puan, sebut nama, ucap terima kasih. Kalau dia share, ucap terima kasih, sebut nama dia, tanya khabar dia tuan-puan. Tips keempat adalah live dengan influencer. Okay, tips keempat adalah live dengan influencer. Tuan-puan, sekiranya di area tuan-puan ada orang kata apa, pakar ataupun dia ni chef ataupun dia ni arif berkenaan ilmu tu, katalah tuan-puan involved dalam bidang pertanian dan ada pakar dari bidang pertanian di kawasan sana. So boleh live bersama influencer. Sama juga, contoh dalam ni kita ada Cik Azli. Cik Azli maybe pakar dalam bidang Cik Azli. So tuan-puan boleh invite Cik Azli, kebetulan Cik Azli ada di keluaran. Invite Cik Azli datang ke gerai kita, contoh buat interview Cik Azli ataupun tanya Cik Azli berkenaan dengan apa-apa sahaja, buat live. Kenapa? Sebab kita nak tumpang populariti Cik Azli masa buat live. Tu dia punya reason dia, influencer ni nak tumpang populariti. Maybe Cik Azli dikenali di keluaran, contoh di KK dikenali, so kita tumpang populariti Cik Azli. Kemudian Cik Azli nanti akan promote lah kita. Itu maksud dia. Tips kelima adalah lokasi yang sesuai. So bila mana tuan-puan nak buat live, make sure tak ada gangguan bising. Tu lokasi yang sesuai maksudnya tiada gangguan bising. Tak ada gangguan bising. Dan pastikan bila tuan-puan bercakap pada sesi live tersebut, suara dapat dengar dengan jelas. Itu dia punya maksud kepada lokasi yang sesuai. Seterusnya adalah tips ke-6, internet laju. So kalau tuan-puan nak buat live, pastikan internet tuan-puan laju lah. Jangan pula tersekat-sekat. Kenapa? Sebab maybe lah tuan-puan kata tuan-puan akan bagi hadiah 5 kotak. Sekiranya share kepada 5 rakan masa sesi buat live. Tetapi yang tengok sesi live tadi, dia dengar akan dapat hadiah 5 kotak saja. Yang share tu dia tak dengar sebab line terputus. Line tuan-puan terputus. Tiba-tiba habis sesi live dia tuntut. Yang mana kata nak bagi hadiah tadi 5 kotak. Saya join sesi live tuntut. Gaduh pula. So make sure line tuan-puan laju. Maksudnya laju tu bila kita buat live tu tak tersangkut-sangkut lah maksud dia. Tak terganggu. Tips ketujuh adalah hadiah dan free gift. Ni tuan-puan, kalau let's say tuan-puan masa buat live tuan-puan nak bagi hadiah ataupun free gift, tuan-puan kena mention pada awal sesi ataupun sebelum sesi live bermula. Katalah sekarang ni pukul 12.20 minit tengah hari. Tuan-puan akan buat live pada sesi petang pukul 3. Nak hantar kuih, nak hantar produk di bazar, contoh. Tuan-puan tulis di Facebook, petang ni jam 3 saya akan buat live. Siapa nak hadiah, join live saya.
Sekejap lagi, tuan-puan tadi tutup. So, pada pukul 3, bila buat live tuan-puan, tuan-puan kena mention pada awal live tadi, bagi tahu sesiapa yang share live ni, tag kepada 5 rakan anda berpeluang untuk memenangi cabutan bertuah ataupun berpeluang untuk mendapatkan diskaun. Contoh, berpeluang apa? Pada permulaan sesi live, sesi pertengahan live, sesi pengakhiran live. Kena mention 3 kali tuan-puan. Kalau tuan-puan nak bagi hadiah atau nak bagi free gift ataupun nak bagi diskaun, tuan-puan kena umum sebelum buat live. Sekarang macam ni, pukul 12, pukul 3 kita buat live, umum di posting, kita buat situ posting. Lepas tu bila sesi live bermula, umum sekali lagi, tuan-puan akan bagi hadiah ataupun gift dengan syarat apa? Share, komen, like. Okay. Lepas tu di pertengahan live, bagi tahu sekali lagi nak bagi hadiah. Di pengharian bagi tahu sekali lagi. Kenapa kena bagi tahu 3 kali? Sebabnya ialah kemungkinan semasa tuan-puan announce pada waktu nak buat live, tuan-puan nak bagi hadiah, tapi pada waktu tu mungkin ada yang tak join lagi sesi live. Dia join pada sesi pertengahan. So that's why kita kena buat awal, tengah dan pengakhiran. Baik tuan-puan, kalaulah kata tuan-puan berada dengan saya secara bersemuka, belajar online ataupun kata apa, belajar bersemuka lah, offline, tuan-puan akan melalui aktiviti keempat itu live video. So kita akan buat video lah, buat live. Tapi sebabkan kita belajar secara online tuan-puan, so kita skip lah aktiviti ni. Baik, apakah alatan yang tuan-puan kena ada semasa buat live? Pertama handphone tuan-puan, kena ada lah tuan-puan. Handphone kena ada, smartphone. Kalau kita pakai Nokia 3310, 3315 tak boleh tuan-puan. Itu tak boleh. So pakai smartphone. Huawei pun boleh tuan-puan. Huawei boleh tuan-puan. Pakai smartphone. Biasa-biasa telefon tak boleh. Kalau ada laptop pun boleh tuan-puan. Ada laptop pun boleh ada laptop. Kalau tak ada laptop tak apa. Cukup memadai dengan telefon saja. Kalau ada lampu, lampu lagi bagus untuk pencahayaan. Tapi kalau kita dah cerah, tak perlu lampu tuan-puan. Kalau kita cerah, tak perlu lampu. Seterusnya, earphone. Earphone ada sangat baik. Sangat membantu tuan-puan. Kalau ada. Kalau tak ada, tak kisah. Tapi sebaik-baiknya ada earphone. Kenapa? Sebab bila kita buat live tuan-puan, kita nak make sure audio quality sampai ke customer ataupun followers yang tengok live tuan-puan. Tapi kalau tak ada, tak apa. Ni stabilizer tuan-puan. Ni kata live lagi proper lah. Kalau tuan-puan tahu Syahmi Sazli, YouTuber Syahmi Sazli, asal dulu dia buat masa YouTube dulu tuan, jadi YouTuber, alat ni dia guna tuan-puan. Alat ni saja dia guna. Bila lama-lama dia pakai yang canggih lah. Tapi asal dia alat ni saja. Tapi kalau tuan-puan tak ada alat ni, tak kisah tuan-puan. Tak kisah tak apa. Kalau tak ada tak apa. Just ada telefon, ada earphone, dah memadai.